Baik, itu tadi adalah sidang media daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana hari ini Malaysia mencatatkan 13,215 kes baru yang tertinggi setakat ini. Dan jadi kita ingin mendapatkan penjelasan daripada pakar kesihatan yang mana mungkin beliau boleh mengupas apa yang boleh kita fahami dengan lonjakan kes ini. Dan bersama dengan kita ketika ini adalah Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Beliau merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, apa yang boleh kita fahami dengan penjelasan Ketua Pengarah Kesihatan? Sebentar tadi Dr. Nur Hisham ada memaklumkan bahawa daripada 13,000 kes ini, lebih 500 daripada mereka adalah kritikal bersamaan dengan 4% daripada kes harian dilaporkan hari ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat daripada angka-angka tu, ya, pertama memang kes-kes kita pada hari ini banyak, ya. Dan biasanya bila kita ada kes banyak, kemudian akan adalah banyak kes-kes yang peringkat serius sama ada 3 dan 4. Tapi alhamdulillah apa yang dikatakan tadi juga bahawa kita nampak bahawa ada penurunan dari segi keperluan untuk kes-kes yang lebih serius, ya. Dan mungkin ini adalah dikatakan adalah kerana kita telah memberi perlindungan vaksin kepada setengah-setengah daripada mereka lah. Jadi dapat mengurangkan kes-kes yang perlu rawatan dan lebih serius. Tapi walau bagaimanapun kes itu akan terus bertambah dan insya-Allah dengan kawalan yang ada sekarang kita dapat menurunkannya lah. Ya, saya. Datuk, kita ingin memahami apa agaknya faktor yang menyaksikan hanya 500 kes kritikal yang dilaporkan ketika ini dan adakah ia disebabkan faktor vaksinasi yang lengkap daripada pesakit tersebut? Ya, sebenarnya memang begitulah, ya, kalau kita tengok daripada pengalaman-pengalaman luar negara juga bahawa bila kita telah memberi vaksin, walaupun kes itu akan bertambah, ya, tetapi kebanyakannya atau peratus yang tinggi adalah di kalangan kategori 1 dan 2. Dan untuk kategori 3, 4 dan yang 5 itu makin berkurangan. Jadi memang itu adalah kesan yang orang kata yang segera benefit ataupun faedah dan kebaikan pada vaksin yang kita beri kepada masyarakat sekarang lah. Saya. Dan juga tadi Dr. Nur Hisham juga ada menjelaskan ketika ini kadar vaksinasi untuk dos kedua adalah melebihi 150,000. Dan daripada jumlah itu, adakah kita boleh menganggarkan sebarang penurunan kes dalam masa terdekat mungkin, Datuk? Ya, kita nampak bahawa ya walaupun kita agak ramai terperanjat bila kes tinggi, tapi alhamdulillah sebab kita lihat bahawa ada berita-berita yang menarik bahawa vaksinasi akan dipertingkatkan dan telah mencapai orang katakan peratus yang agak tinggi, terutama di Rebah Kelang dan Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi kita nampak harapan itu cerah untuk kita perlahan-lahan untuk menurunkan kes di samping kita boleh perlahan-lahan membuka banyak sektor-sektor negara kita lah. Jika kita lihat pada kadar vaksinasi secara harian, lebih 3 hari kita sudah merekodkan 400,000 ke atas. Dan Dr. Nur Hisham ada menyebut sebelum ini bahawa vaksinasi itu adalah sangat penting. Dan sekiranya kita dapat maintain 400,000 dalam kadar masa seminggu, berapa lama mungkin kita dapat menjangkakan kes akan terus meningkat, Datuk? Ya, maknanya walaupun kita meningkatkan vaksin pada masa sekarang ni, ya, sebab vaksin dos 1 dan dos 2 mungkin mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk dia memberi kesan. Jadi untuk kita melihat penurunan itu sebenarnya adalah berdasarkan kepada orang yang telah divaksin sebelum ini, ya. Dan untuk penambahan vaksin sekarang ni kita akan nampak dalam masa 2 atau 3 minggu yang ke depan. Jadi insya-Allah dalam 2 minggu ke atas ini kita akan lihat berlaku penurunan kes yang serius, walaupun mungkin kita nampak kes-kes ringan akan ada lah. Saya. Dan juga sebentar tadi ada laporan memaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK akan menghentikan pengagihan vaksin Sinovac dan akan menggantikan ia dengan vaksin Pfizer di semua PPV di Kelantan. Jadi apa pendapat Datuk? Mungkin adakah ini akan dilaksanakan juga di negeri-negeri lain dan juga kenapa tindakan ini dilakukan pada pendapat Datuk? Ya, sebenarnya dari perbincangan kami juga dengan beberapa pihak, ya, ini adalah satu tindakan yang memang betul lah reaksional. Kerana kita mempunyai bekalan Sinovac yang cukup untuk memberi kepada orang yang telah menerima dos pertama. Jadi ini untuk apa yang bekalan yang kita ada untuk memberi dos yang kedua, ya. Dan mereka tidak boleh memberi untuk dos pertama lagi. Nanti tidak ada bekalan untuk dos kedua dan mengambil masa yang lama.
Jadi adalah satu tindakan yang tepat. Dan saya rasa banyak negeri-negeri lain juga akan buat. Mereka akan memberi dos kedua kepada orang yang mendapat dos pertama Sinovac. Manakala untuk dos pertama yang baru, jadi orang-orang yang baru akan diberi dengan Pfizer, kerana Pfizer punya bekalan yang mencukupi untuk dos 1 dan 2 pada masa akan datang. Datuk, walaupun kes hari ini adalah lebih 13,000 tapi hanya 4% saja kes melibatkan kategori 3, 4 dan juga 5. Jadi bagaimana untuk kita fahami majoriti kes adalah daripada golongan kategori 1 dan juga kategori 2, Datuk? Ya, sebenarnya inilah yang kita jangkalah bila kita ada banyak kes dan bila kita buat saringan terutama yang tidak bergejala ataupun kita membuat saringan contact tracing dan sebagainya. Jadi kes-kes itu akan dijumpai lah dan mereka ni akan daftarkan. Tapi bagaimanapun kebanyakan kes COVID-19 bawah daripada 60% itu sebenarnya adalah kes-kes ringan. Dan jika ditambah dengan orang katakan pemberian vaksin kepada kumpulan masyarakat yang besar, jadi kes-kes ringan ini akan terus naik, tetapi tidak akan menyebabkan sehingga kes 3 atau kategori 3 atau kategori 4, dan dengan sendirinya kita akan dapat mengurangkan beban kerja kepada perkhidmatan hospital, terutama perkhidmatan rawatan yang lebih tinggi lah. Jadi itu dia punya kaedah dia, saya. Dan saya ingin menyentuh sebentar tadi Datuk Dr. Chong Chee Kiong ada menyebut bahawa mengenai CAC secara maya sebagai inisiatif di bawah Greater Klang Valley. Apa pendapat Datuk mungkin dalam masa seminit 2 ulasan Datuk? Ya, betul. Ini adalah satu pendekatan yang tepat kerana kita lihat bahawa banyak yang pergi CAC itu ataupun pergi ke center itu hanyalah untuk potong belang ataupun untuk membuat assessment. Jadi jika mereka sudah mempunyai app ataupun penilaian secara maya, mereka boleh masukkan butir-butir dan masukkan test dan sebagainya, maka mereka boleh membuat assessment sendiri dan juga boleh memotong gelang atau keluar daripada sistem itu dengan sendirinya dengan merekodkan perkara yang ada. Jadi satu perkara yang sangat orang katakan tepat masa dan boleh dibuat dengan segera sebagaimana yang dibuat oleh negara-negara lain lah, saya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zain Arifin Omar atas penjelasan yang mengenai sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pengulasan mengenai 13,000 kes hari ini. Dan hari ini untuk 3 hari berturut-turut jumlah kes COVID-19 harian memecah rekod tertinggi. Dan ini adalah ringkasan daripada status terkini COVID-19 yang boleh saya sebutkan bahawa hari ini adalah sebanyak 13,215 kes baru positif dilaporkan, yang mana 13 daripadanya adalah kes import. Dan ini menjadikan jumlah kes aktif dalam negara adalah sebanyak 108,369. Dan kalau kita lihat kepada jumlah positif keseluruhan dalam negara, hari ini adalah sebanyak 880,782. Dan kalau kita lihat kes sembuh hari ini adalah cukup tinggi yang juga ia melaporkan sebanyak 6,095 kes. Dan ini membawa jumlah kes sembuh dalam negara sebanyak 765,800. Dan duka cita dimaklumkan juga hari ini sebanyak 110 lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan. Dan ini membawa jumlah kes kematian akibat COVID-19 adalah sebanyak 6,613. Dan kita lihat di sini juga kes dirawat di ICU pada ketika ini adalah seramai 885 pesakit, yang mana 432 daripada mereka memerlukan bantuan alat pernafasan.